tentang kemah besar. Idea datang untuk rangkumkan bersatu. Saya pelik juga datang tu daripada kawan PH tu. Adalah dia kata single out UMNO dan PAS. Kita perlu bergabung untuk asingkan UMNO dan PAS ni. Sejauh mana teori ni betul? Iaitu pembangkang semua gabung, bersatu boleh bawa nilai tambah, dia menang ada kursi dekat Melaka. Kan? So dia boleh bagi nilai tambah. Gabung semua dan single out UMNO dan PAS. Apakah ini formula yang betul? Yang kedua, logo. Keadilan memilih logo keadilan. Apakah baru sedar selepas Melaka? Kenapa dalam Melaka dulu kita tak ambil keputusan yang begini? Keadilan tak ambil yang begini. So mungkin Saudara Sam boleh perjelaskan tentang logo ni. Sebab banyak tertanya, ada keadilan pun logo keadilan. Pak bila parti buat keputusan guna PH waktu Melaka, semua kata oh okey, semua kendur. Semua mengubat kekecewaan yang mengatakan logo PH ni kita kena angkat. Bila kita dah promote logo PH, patah balik logo keadilan lah sekarang. So macam mana mungkin teori tentang logo ni? Saya cuba respon dalam aspek bidang saya lah. Bidang survey lah, ataupun finding apa yang kita temui di lapangan lah. Pertama sekali yang saya nak kupas sedikit mengenai kemah besar. Kemah besar ini ataupun merujuk kepada semua parti bernaung. Mudah ceritanya kalau straight fight, berlawan dengan pihak kerajaan ataupun BN lah, kita mudah ceritanya. Segi bahasa mudahnya begitulah. Maksudnya satu lawan satu lebih baik. Tetapi post Sheraton move, sudah politik itu sudah menjadi cacah merbak. Cacah merbak ni maksudnya sudah kewujudan parti-parti baru, parti-parti kecil yang diluruskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalaulah saya boleh sifatkan sebenarnya, untuk parti baru sebelum daripada PRU 14, kewujudan parti-parti baru ini, dia tidak memberikan satu impak dan juga signifikan kepada pengundi yang kuat. Mudah ceritanya sangat susah sebenarnya parti baru untuk establish keadilan. Berapa lama nak establish ke dalam minda pengundi, itu maksudnya. Tetapi saya melihat dalam perspektif ini, saya melihat bahawa sebenarnya ada masalah dalam Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan itu kuat dan gah, mana mungkin ular lidi boleh ingin bercita-cita menjadi naga. Jadi maksudnya kenapa parti-parti kecil ini boleh demand dan memberikan, mudah ceritanya Syukri, kalau buka kepada kemah besar, portion yang dimiliki oleh Keadilan, Amanah dan juga DAP akan dikecilkan untuk memberikan dan juga untuk cater semua parti yang akan bernaung di bawah kemah besar. Jadi saya melihat dalam perspektif satu sudut yang lain sebenarnya, kalaulah Pakatan Harapan itu kuat dan utuh, intact dari aspek kerjasama. Tetapi ini pandang sisi saya sebagai penyelidik. Saya melihat bahawa selepas PRU 14 dan diikuti dengan beberapa siri pilihan raya, Pakatan Harapan gagal untuk berada dalam satu ketumbukan yang kuat. Dan dilihat seakan-akan terpisah Keadilan, Amanah, DAP. Jentera berasing-asing. Jadi kalau tanya orang kampung saya yang bodoh-bodoh lah, dia katakan tak payah masuk EU mengaji tinggi-tinggi lah, tak perlu panggil penganalisis yang hebat-hebat. Kalau pecah banyak, tak kuat, macam mana pengundi nak yakin? Begitu. Jadi kalau melihat kepada situasi yang berlaku kepada Pakatan Harapan, keputusan hari ini bagi saya membenarkan bahawa ada masalah lain, bukan sekadar logo. Bukan sekadar logo. Maksudnya ada masalah lain yang tersembunyi di dalam Pakatan Harapan yang belum muncul lagi, belum meledak lagi. Jadi maksudnya di sini dalam isu logo bagi saya macam tadi sangat tak signifikan sebenarnya. Kalau diukur, dan kalaulah betul kerana logo, berapa pihak yang ataupun Pakatan Harapan adakah sudah membuat tinjauan pandangan awam, adakah itu selera pengundi? Kalau selera pengundi bagi saya satu saja, dia takkan pilih dua. Dia takkan pilih Keadilan ataupun Pakatan Harapan. So kita akan stick dengan satu sajalah. Kalau kita nak stick dengan logo Keadilan, semua pakai logo Keadilan. Jadi maksudnya ini adalah emosi. Emosi dan ada benda-benda yang lain. Dan perkara ini, kebimbangan kami yang meneliti pola pengundian, perkara ini akan menjejaskan keyakinan pengundi untuk mengundi. Kerana apa? Dalam isu logo pun tak boleh selesai. Dan lepas ini akan timbul siapa menteri besar. Kemudian dia akan bibit-bibit. Kerana ini akan berlaku yang mana sinonim dengan Pakatan Harapan ialah percakaran yang gagal dituntaskan di meja rundingan dan muafakat yang baik. Itu kebimbangan saya.
Dan saya nak balik kepada nak mengurus segmen pilihan raya negeri ini, takut-takut apa yang berlaku di Melaka dan Sarawak ini akan, kebimbangan kami ialah trend fatigue ataupun tired, kelelahan dan keletihan pengundi yang melihat pergaduhan di antara parti-parti politik ini menyebabkan fatigue ini terkesan kepada siapa? Terkesan kepada kelompok fansita, terkesan kepada kelompok yang atas pagar, terkesan kepada kelompok anak muda yang rasional ni. Mereka tidak participate, sudah tentulah akan menguntungkan parti yang mempunyai undi trust. Sebab itulah kalau mana-mana tanya, kalau bertemu banyak penjuru, dia kata BN boleh ada kelebihan. Sebab apa? BN ada undi trust. Undi trust ini yang memberikan kelebihan. Walaupun di Melaka sebenarnya pertambahan undi tidak besar kepada BN, di bawah 1% sebenarnya. Mereka hanya bertambah ialah memulihkan kembali, mungkin dahulunya masa PRU14, ahli UMNO yang mungkin protes kepada UMNO atas apa isu, 1MDB ke, Tun Mahathir ke, Najib Razak ke sebagainya, protes kepada BN, mereka pangkah Pakatan Harapan. Kali ini dia patah balik pada UMNO. Tapi bagi saya masih lagi dalam skala kecil. Skala besar ialah fansita. Sebab itu di Melaka, kelompok ini sudah beralih. Ini data beralih daripada menyokong Pakatan Harapan, dia pergi kepada Perikatan Nasional. Kerana PN dalam masa yang singkat, pengundi tidak dapat membaca ini kursi PAS, ini kursi bersatu. Dia nampak ini solid Perikatan Nasional. Ingat satu coalition baru masuk, pengundi nampak solid. Kenapa Pakatan Harapan tak melihat Pakatan Harapan solid? Tidak, ini PKR, ini keadilan, ini amanah, ini DP. Jadi kalau solid dan unitednya gerakan itu, bagi saya tidak bimbang. Walaupun sebesar mana ujian yang datang, PRN mana pun, saya yakin PH boleh menempuhinya. Baik. Sebentar isi. Pandangan kritikal Saudara Samudin, pengkaji, maknanya saya teringat lirik lagu ni, ada satu lirik lagu Judika ni, apakah kita mempertahankan hubungan atau hanya menunda perpisahan? Harapnya tidak begitulah. Harapnya PH tidak begitulah. Baik, tentang apa yang dibangkitkan oleh nanti di hujung nanti saya akan bertanya kepada setiap panel. Dah banyak kita rungkai satu persatu tentang khususnya apa yang keadilan perlu buat selepas nak menuju ke depan ni. Kita bercakap lebih penting lagi menuju pilihan raya umum yang ke-15. Apa dia yang keadilan perlu segera bangkit dan laksanakan. Kepada sebelum saya pergi ke pusingan terakhir, saya akan tanya yang pusingan terakhir nanti saya akan tanya setiap panelis 3 benda yang keadilan perlu buat sekarang untuk kita bergerak ke depan. Tapi sebelum tu saya nak tanya kepada YB Senator